Nia Andre. Dipersilakan. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih dia. Assalamualaikum. Subhanallah, Masya Allah. Wah, ramai ni. Saya semua hidup saya tak pernah rasa macam ni. Hari ni tuan-tuan yang mulia, perempuan yang mulia, Allah telah pilih kita untuk berada di sini. Amin. Satu lagi yang membuat saya cemburu, dia boleh dapat janggut. Macam mana aku boleh dapat janggut? Kenapa dapat janggut? Ada satu kisah yang buat saya hari ini, kenapa saya ingin berhijrah. Saya baca dalam satu hadis, diriwayatkan satu hari Nabi Muhammad SAW sedang berduka. Lalu para sahabat pun datang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau sedang berduka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang merindui saudara maraku." Kemudian para sahabat hairan dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ini adalah saudara mara kamu?" Rasulullah menjawab, "Bukan." Sahabat bertanya lagi, "Siapakah dimaksudkan oleh kamu ya Rasulullah?" "Saudara maraku yang kumaksudkan itu adalah umat-umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah ketiadaanku." Tuan-tuan, perempuan mulia sekarang, Rasulullah sedang merindui kita. Bilakah kita ingin kembali? Bilakah kita ingin hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh sama-sama menghidupkan balik sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya rasa dia yang berada di sini. Alhamdulillah. Saya juga ada satu pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Okey, Pak Aziz, kita serahkan kepada beliau untuk meneruskan majlis. Kita ada seorang lagi artis yang memang terkenal. Beliau juga merupakan kawan baik saya, yang saya daripada dulu memang saya mengidolai dia dalam lakonan. Hari ini saya menjemput sahabat saya, itu saudara Kamal Adli. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum, saya Kamal Adli. Assalamualaikum. Saya datang dengan ayah mertua saya. Pertama sekali Kamal nak cakap terima kasih sebab jemput Kamal kat sini. Sebenarnya dah lama Kamal minat dah dengar ceramah Ustaz sendiri dan ada dekat atas pentas ni bersama-sama dengan semua kawan-kawan sahabat-sahabat kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Saya malu sebenarnya ni. Saya tak pernah bercakap dengan berapa? 100 hampir 100 ribu orang Alhamdulillah. Saya cakap dalam 4 orang 5 orang je. Dan dalam 100 ribu orang saya rasa macam gugup, bukan tak-ketar kaki saya. Nampak kaki saya ni? Nampak? Ustaz bolehlah cakap. Dia ni pelakon drama ke dia lawak? Dia memang daripada dulu macam tu, Ustaz. Dia memang suka dengan orang, Ustaz. Ya, Ustaz. Dia pun sama Ustaz, dia pun suka dengan orang. Baik. Dia nak cakap benda kan? Saya sebenarnya bila duduk sebelum Ustaz saya jadi gugup, Ustaz. Tak apa. Saya tak tahu, mungkin daripada dulu saya minat Ustaz kan. Tapi bila tengok depan ni, Ustaz muda pun Ustaz. Ya, tahu tak apa. Betul. Saya perasan kalau Ustaz, tadi saya bergambar dengan Ustaz. Kalau Ustaz bergambar, dia akan satu style. Macam mana Ustaz kalau kita bergambar macam ni? Manis. Saya dah tiru pada saya akan cuba dekat photoshoot saya pula. Gunakan gambar tu. Ustaz. Lama dah jadi pelakon. Saya dah masuk hampir 4 tahun Ustaz. Rasanya banyak drama lah. Banyak juga. Filem berapa dah? Saya dah 10 filem. 10? Baik banyak lah tu. Filem hitam putih kan colour? Kalau Ustaz, semua colour tak tahu. Semua colour. Asyik. Tak ada ni. Ya. Yang akan datang drama ke atau filem? Okey, bulan 2 ni harap semua boleh support filem saya, Gangster Celuk. Saya bergabung dengan Samsul Yusof. Dia cerita KL gangster campur sama celup, jadi Gangster Celuk. Siapa nak jadi gangster? Saya dengan Samsul. Gangster? Gangster? Celuk. Pengaruh
lepas tu buta ke? Mungkin tu ngarang. Tak, saya bila kat depan kamera lain Ustaz. Kalau saya depan kamera jadi lain. Jadi macam tu lah. Sebab gangster ni dia bukan muka gini. Macam mana? Muka macam ni. Kenapa muka dia macam gangster? Dia memang gangster. Tapi Ustaz, Tapi baru potong rambut. Kalau tengok masa rambut panjang orang ni memang orang tak kata dia tak gangster. Memang orang kata, gangster mana? saya rasa Ustaz ni janggut je gangster. Dia nak simpan banyak tapi tak sampai Ustaz. Saya hero. Okey. Saya dengar PA ada nak ambil Ustaz berlakon ni. Itu pun kalau Ustaz sudi nak berlakon. Ustaz, kalau saya nak buat filem dakwah, Ustaz sudi tak berlakon dalam filem saya? Dia bukan nak. Benar. Lebih tengok 100,000 orang tengok. Jangan main-main dengan aku. Betul lah ambil sungguh. Betul Ustaz. Jangan main-main ni. Satu saya nak tanya Ustaz. Kalau Ustaz berlakon, siapa heroin Ustaz nak? Heroin saya tak pilih sangat. Saya carat, cantik, muda, putih. Faham? Saya faham. Faham? Hero memang nak tu siapa? Filem tu lah, saya nak tengok filem. Kalau sekurang-kurangnya filem macam Titanic. Saya nak. Kalau naik Honda Car, Saya duduk sebelah Ustaz saya jam. Macam tak ada mahu lah. nak buat filem. Lama mana dah buat filem? Saya masuk tahun 2009 dah 9 tahun lah. 9 tahun lama dah. Tapi Kalau duduk sekolah, belajar 3 dah. Kerja 3 9 tahun. 9 tahun lah dah 3 Ustaz. Bagus. Tapi pernah berlakon tak? Berlakon? Ada? Pernah berlakon. Mana lebih rasanya lebih berbakat sebagai pelakon ataupun pengarah filem? Saya memang sebenarnya cita-cita saya dulu Ustaz, saya nak jadi pengarah filem. Memang daripada kecil lagi. Tapi memang saya target nak jadi pengarah filem kan. Saya belajar filem, saya tidur filem, makan filem, semuanya filem. Sampai umur saya 21 tahun, saya dapat mengarah filem pertama saya. Tapi selepas tu saya rasa, alamak, apa yang saya nak lagi ni? Sebenarnya bukan itu yang saya nak, sebenarnya hidayah tu yang kita nak, itu yang kita cari. Itu hebat. Ni memang orang filem semua. Orang filem semua. Sebab dia kata tidur filem, makan filem, semua filem. Memang orang lama semua. Saya digital tak filem. Jadi pernah lakon tak? Saya selalu kalau berlakon saya ambil watak baik Ustaz, saya tak ambil watak jahat. Oh, tapi mungkin jahat. Saya dah cuba saya cuma tak bagi berlakon. Saya nak arah orang sedap sangat kena kerja. Kita tunggu filem nanti Ustaz. Masa buat filem tu kan, orang ni jadi jahat, orang ni jadi baik. Siapa yang kata jahat jadi baik? Juga. Agaknya sekarang kalau ambil jadi pelakon, Saya kalau boleh cuba nak kurangkan atau mungkin cuba tidak. Tapi tengok gantung pada watak juga kan. Kalau boleh untuk berlakon tu saya nak kurangkan saya daripada pengarahan filem-filem bercorak dakwah dan juga penulisan filem-filem betul lagi kita pandai buat filem itu buat filem Islam. Nah, buat filem tentang rencana itu semua kemahiran kita ada. Nah, buat filem. Orang tengok rencana Esok Binatang, orang akan ingat kebesaran Allah. Itu juga filem. Kau nak tengok ada hero dengan heroin. Nah, walaupun maknanya gambar hayawan kita ambil buat sebagai rencana, selitkan di situ maknanya ayat Quran. Ini juga tugas pengarah filem. Dia buat filem tak perlu arah binatang tu, dia tunggu momen tu dan dimasukkan scene. Nak kerja ni berkait dengan filem, nak menjayakannya roh kepimpinan Islam. Jadi teruskanlah kerja ni. InsyaAllah nanti mungkin saya buat filem Ustaz Azhar dan semua. InsyaAllah. Amin. Kerja lah. Heroin
banyak minat sekali siapa? Saya minat Rosna Waris. Saya ramai lah, saya tak boleh kata lah. kalau dah nanti saya cakap ni yang heroin yang kecil hati. Ya. Tadi dia ada sebenarnya. Diana tu dia heroin ni. Okey, betul macam mana soalan tadi Ustaz? Sama macam saya lah. Saya pun tak boleh cakap sebab kalau saya cakap saya suka heroin ni, dia orang akan peras. Tak apalah saya. Tapi orang Terengganu dia orang yang minat tengok drama. Dia kata Kamal ni kalau berlakon muka kongong. Kongong macam bengong. Saya banyak watak dah sebenarnya. Yang ngomong tu cerita mana? Yang pilihan dia cerita jadi bodoh-bodoh sikit. Cerita mana? Oh tu Basia. Banyak ngomong. Jadi filem cerita tu orang Terengganu bila dia tengok dia menari, dia pun ingat Kamal ni mak mana kongong. Ngomong. Kasih orang Terengganu. Kenapa suruh berlakon itu? Betul lah. Pandai berjaya lah. Berjaya mana pandai sungguh berlakon sampai mana ni kongong sungguh. Saya ada satu soalan. Okey. Macam ini macam serius sikit lah soalan dia. Ramai kawan saya semua ramai dia tanya dekat production semua, dia suruh saya tolong tanya kan kepada Ustaz. Okey. Perempuan aurat dia, suara tu aurat juga sebenarnya. Macam mana kalau suara wanita digunakan untuk pertandingan tilawah Al-Quran? Apa hukum dia? Saya cuma nak tahu, ramai orang tanya tu. Soalannya, bolehkah wanita menyertai tilawah Quran? Tandinganlah perjalanan begitu kepandanglah. Ya, sebenarnya masalah suara perempuan ni aurat atau tidak berlaku ijma'. Mana tidak ada kesepakatan lah. Jadi ada berlaku perselisihan. Ada pendapat mengatakan aurat, ada pendapat mengatakan tidak aurat. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sebenarnya tidaklah mengatakan suara perempuan itu aurat. Tetapi jikalau tidak dijaga, maka dia tetap haram atas sebab membuka fitnah, bukan atas sebab aurat. Kalau dalam mazhab Hambali dia memang keras. Jadi dalam bab maknanya mengalunkan bacaan Al-Quran, sebenarnya memang juga tidak berlaku kesepakatan ulama tentang boleh atau tidak. Ada satu pendapat mengatakan tak boleh. Inilah yang popular. Kerana perempuan ini dia dicipta untuk lelaki mendapat keseronokan daripadanya. Allah jadikan syarak pernikahan. Jadi ada pendapat mengatakan boleh kerana dia tidak ada fitnah bila baca ayat Quran. Jadi masalah ni kita kena ambil dengan dada yang lapang. Jadi kalau kita menjawab, lalu saya menjawab tak boleh. Kerana saya cenderung pada pendapat mengatakan tak boleh. Walau bagaimanapun, takkanlah semua benda itu khilaf kita nak beritahu ni khilaf, ni khilaf, ni khilaf. Akhirnya jadi direct hukum, orang panggil gelirangan hukum. Jadi kalau ada lagi orang yang dia kata memang masih tidak haram kalau sebab tanya Quran, betul, memang ada ulama berpendapat juga. Jadi kita bimbang manalah kalau masalah menganjurkan Quran itu, masalah ni kalau menyanyi bertepi melolong, itu memang tidak ada khilaf. Kalau menyanyi yang okey masih ada khilaf. Tapi kalau macam awak sebelum bedang pusing punggung orang pula pakai ketak pula air balik awal, tak ada orang yang kata boleh. Jadi kalau bab Quran, alhamdulillah masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Ada soalan lagi? Okey Ustaz, soalan saya Ustaz. Pergi ke tempat funfair tu haram ke? Apa hukum naik buaya berpusing kalau kanak-kanak macam Ustaz? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Pergi ke tempat funfair itu haram ke?
apa hukum naik wayang berpusing? Kalau kanak-kanak macam ni Ustaz, takkan kanak-kanak pun haram main? Kalau kanak-kanak haram, saya macam mana? Okey. Soalan dia, hukum pergi ke tempat pampel. Pampel itu apa? Taman tema. Sampai yang kita nampak dia roda besar yang pusing dulu naik kuda pusing. Itu buai, itu bukan pampel, itu buai. Yang pusing tu buai, yang kuda tu merry-go-round. Pampel itu keseluruhan tempat yang dibawakan alat-alat hiburan, kebanyakannya bertiket untuk kanak-kanak main. Jadi tidak ada ulama kata kalau buah haram, tak ada. Tak haram main buah. Naik kuda pun tak haram. Cuma yang kata benda ni dia melalaikan. Sebab tu kata alat muzik tidak haram, tapi dia melalaikan. Sebab tu basic kita biar mahmi dulu, barulah tidaklah nak jadi kalau main buah, budak-budak naik buah musim, bayar tiket RM2 naik 3 kali musim balik. Nak haram. Sebab apa haram? Sebab buah tu besi, tak betul? Sebab pusing tak haram. Kalau pusing haram masuk rambut. Jadi kalau kita tengok sebenarnya sebab itulah Islam begitu indah. Sesuai dengan fitrah kanak-kanak sekalipun. Kanak-kanak suka main, bawa bayar tiket boleh. Yang haram tu buat maksiat, jatah tina orang tu panggil. Maknanya tanpa batas nak pergi pampel, ada buat judi, depa bola bayar duit, depa gelang, tak dapat apa-apa. Dapat kadang-kadang menguntungkan yang menjual, kadang-kadang menguntungkan yang berjudi itu sendiri. Hal ni jelas haram. Jadi kalau buah itu tidak haram, cuma salah keadaan. Kadang-kadang buah tu untuk budak-budak orang tua naik, musuh-musuh ni naik buah. Ni boleh tahan orang tua dia, moci-moci ni 60 naik buah. Orang mengajar pujang tak pergi, tapi kalau ada pampel ni moci 68 turun buah motor ni pada itulah kadang-kadang kalau dibuat tu haram lagi. Tapi kalau maknanya nak berkapa apa semua, itulah tempat haram. Jadi haram bukan pampel itu sendiri, benda yang dibawa datang ataupun sebab pengunjung itu semua. Jadi maknanya kalau main banding-banding gelang apa semua tu, hukum dia? Hukumnya berbanding tak ada banding gelang. Kalau maknanya bertukar hadiah tu, kalau kita letak duit apa semua, tu bawa haram banding. Kita ambil, kita nak ambil gelang 10, kita nak baling dapat hadiah. Tapi 10 gelang tu kita kena bayar. Kena bayar. Kalau baling tak dapat, boleh balik dah duit tu. Tak dapat balik dah. Itu judi namanya. Saya ada main. Ada main. Memang pun tengok muka tak apa. Ada main. Ada main juga. Sebab baru sekarang saya baru tahu hukum dia. Iyalah. Sebab tu pintu taubat Allah seluruh langit dan bumi. Dia awak dia dah main. Dengan sesuatu ya. Saya pemain. Jadi kalau kita tak mau berjudi, kita pergi tempat gelang tu, ambil je gelang. Depot. Jadi depot gelang tu bukan berjudi. Lain pula cerita nanti pasal. Lain cerita. Jadi dia marah kita. Tak boleh marah sebab dia tak nak berjudi. Saya pinjam gelang depot. Itu cerita ni. Jadi tak boleh. Judi tu susah. Jadi kita haraplah benda-benda ni dia tak ada di dalam negara kita. Sebab kita kurang tahu. Dia kurang tahu, kita terlibat. Tu yang jadi koyok-koyok tiket tu haram juga budak-budak. Kemudian ada lagi soalan. Ada lagi apa? Ada satu soalan panjang sikit. Ada ramai ulama yang cakap muzik ni akan jadi haram kalau perkara-perkara yang sama sekali yang kita tengah buat tu ada unsur-unsur haram juga. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, apa contoh perkara-perkara yang haram tu? Satu lagi soalan saya, kalau wanita menyanyi di depan mahram, apa hukumnya? Muzik jadi haram dengan ada satu sebab-sebab. Sebab haram. Sebab tentu. Contohnya dia hidang arok. Main muzik dalam pub, dalam lounge, dalam bar, dalam disco, lepas tu dihidangkan arok. Jadi letak benda yang dilaknat oleh Allah,
Asal benda itu tidak haram, majlis itu sudah jadi majlis yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah. Satu contoh, kadang-kadang sebab ada perempuan, pelayan-pelayan, PRO dan sebagainya, nah, ataupun tukang joget, bila joget perempuan ni bukan perempuan tengok, orang lelaki tengok, dia tengok kalau orang lelaki joget dengan perempuan joget, tak mana seronok tengok. Perempuan tak? Perempuan. Perempuan. Mesti tak jawab lelaki, kalau jawab lelaki memang dia. Saya hidup terus tak saya jam lah. Jeng tak apa, jangan jeng-jeng. Jadi itu contohnya. Jadi kalau muzik itu dijaga dengan rapi, peraturan-peraturan, ia tidak lagi menjadi haram menurut satu kaul daripada ulama. Padahal bila ada benda-benda yang haram seperti itu, maka jadi majlis itu sudah pun haram. Jadi benda inilah yang kita nak jaga, kita nak sebarkan kepada orang ramai. Benda-benda ini kita buang daripada basic. Jangan ambil dalam sokan, nanti sokan itu jadi haram. Jangan ambil dalam muzik, nanti muzik itu jadi haram. Jangan ambil dalam drama, nanti drama itu jadi haram. Nah, ambil itu juga kita sebagai pelakon, maka berdoalah kepada Allah, beri kekuatan kepada kita untuk tidak lagi melakukan watak-watak yang menyusahkan kita di soal di akhirat nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi soalan saya ni, saya nak tahu kenapa, apakah jatuh hukum talak kalau seorang suami isteri itu dah berlakon dalam satu drama atau filem atau drama radio sekalipun? Dia berlakon dengan watak yang berlainan. Betul. Mereka suami isteri. Betul. Atau mungkin mereka bukan suami isteri, tapi bila dia berlakon dan melepaskan cerai, jatuh tak? Baik. Soalan dia kata seorang sepasang suami isteri berlakon dalam drama, dalam filem. Jadi dalam drama tu suami itu jadi suami, isteri dia betul jadi isteri. Dia pun jatuhkan talak. Tapi watak lain lah, watak lain kan. Maknanya dia tak jadi nama dia sebenar. Nama lain. Tapi dia kata macam mana dalam talak? Cerai kan dia? Dia kata kepada siapa? Pada bini dia mungkin. Apakah jatuh? Tapi bini dia depan dia duduk. Ya. You tu kena kepada bini dia lah. Ya. Walaupun bini dia nama lain. Ya. Contohnya dalam drama tu nama Shelly. Ya. Dalam IC nama Selema. Contoh tak? Jatuh tak? Jatuh. Sebab you tu ditunjuk kepada isteri dia. Begitu juga kalau isteri dia duduk di rumah. Bila isteri dia duduk di rumah, maka dia kata dalam drama, kawan dia tanya, mana you punya wife, lama tak nampak? Saya dah cerai dah isteri saya. Jawabnya yang jatuh dalam isteri yang betul di rumah. Yang dalam drama tak jatuh. Sebab dalam drama isteri dia tak? Bukan. Sebab tu kita tak jatuh kalau kita cerai bini kawan kita. Tak jatuh. Begitu kat dalam drama tu bukan bini dia. Dalam drama je bini. Dia pun cerai, tak jatuh. Kalau aku telah cerai kamu, tak jatuh siapa-siapa. Dalam drama tak jatuh, di rumah tak jatuh. Tapi aku telah cerai isteriku. Isteriku kena pada di rumah. Nampak? Kamu ni bukan isteri aku, tak jatuh. Maka kalau dia balong lah. Kamar balong dengan Andri, balong. Gebuk hal royalty ni. Lala kamar kata Andri, aku tidak, kalau mu tak payah juga, royalty aku dalam masa terdekat ini, aku cerai bini mu juga tak? Jatuh tak? Tak jatuh. Kenapa tak jatuh? Pasal bukan bini dia. Nampak? Kalau bini, sebab tu kita tak nak cerai bini orang. Mu nak bayar tak? Kau kan cerai bini mu. Jangan buat bodoh gitu. Jadi insyaAllah. InsyaAllah. Last sekali kita nak berlakon, kalau nak berlakon. Katakan Kamal ni adalah bapa mertua. P adalah anak. Dan kamu pada bapa mertua nak kahwin seorang lagi. Macam mana cara lakonan yang terbaik? Saya minta ke bapa mertua dia nak minta izin. Saya rasa watak ni macam kena Kamal berlakonnya ni bapa mertua je. Dia jadi saya kita. Pasal saya muda. Saya dah kita. Dan saya nak tengok berlakon sekali. Pasal sedap nak suruh orang berlakon. Tapi Ustaz kena bagi action kan? Tidak, saya tak boleh berlakon. Tak apa. Boleh tak? Boleh. Ni bapa mertua. Ada dah isteri tapi nak kahwin seorang lagi. Macam tu saya kena Bapa mertua kena jawab. Biar dia boleh Diri. Main biasa. Macam. Nak baik kan? Baik. Action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Ini siapa kau? Bapak, saya sebenarnya bapak, saya ada benda yang saya nak bincang sikit dengan bapak ni. Cakap. Tapi dia kena dekat sini ke bapak? Kita je nampak dia. Bapak, ya. Hari ini bapak sungguh sedap. Apa dia? Ulang balik, bapak tak dengar. Maaf. Bapak sehingga orang. Apa sih? Jangan cakap say dengan bapak. Bapak, izinkan saya nak kahwin satu lagi. Kenapa? Apa isteri kau selama ni tak cukup ke? Sampai hati bapak. Selama ini saya lah yang menjaga bapak. Kak, habis ni. Jadi komen sikit lah. Skrip tu salah. Salah. Takkan bapak mertua, bila bapak mertua kata macam mana tadi? Kenapa nak kahwin? Kenapa? Apa yang tak cukup lagi dengan isteri kau? Jawabnya ni. Sampainya hati bapak, itu jawapan fair. Sampainya hati bapak. Ada blok gitu. Bapak, saya berterus terang ini saya nak kahwin seorang lagi. Kenapa? Kerana perempuan itu suka kepada saya dan dia sanggup untuk bermadu. Bagaimana buat dengan isteri kamu? Mana saya peduli? Boleh saya mengizai lah, insyaAllah. Boleh terbuka.